Yang kita buat ni berjemaah, sembahyang berjemaah, berjihad secara berjemaah, yang sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita. Cuma Allah suruh berjemaah. Allah suruh tu berjemaah, pahalanya kepada kita lah. Kita bukan buat untuk orang lain. Saya bukan buat untuk Haji Yusuf. Haji Yusuf bukan buat untuk saya. Saya bukan buat untuk Tuan Haji Zaini. Tuan Haji Zaini pun bukan buat untuk saya. Dia untuk diri dia sendiri. Cuma disuruh kita tu berjemaah. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu, di antara kamu, mereka-mereka yang kerjanya menjadi ikutan orang ramai. Mereka menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bila ada orang itu, mereka itulah yang mendapat keuntungan. Yang untung tu siapa-siapa yang melibatkan diri dalam jemaah Islam lah, dia lah yang dapat untung. Kerjanya menyeru kebajikan, mencegah kemungkaran. Mestilah nak ada itu, nak ada satu golongan. Baik, kita baca senang. Sejak dari awal-awal lagi, mereka yang bekerja untuk Islam mestilah mengetahui secara mendalam bahawa pada hakikatnya mereka lah yang memerlukan Islam. Bukan dia Islam memerlukan mereka. Kalau dia tak berjuang pun lantaklah Islam tak ada rugi apa-apa. Lantaklah dia tak nak berjuang. Islam tak ada rugi apa-apa pun. Tapi dia yang rugi. Dia yang memerlukan Islam sebagai medan untuk perjuangan dia. Kalau tak ada Islam, apa yang nak diperjuangkannya? Kalau tak ada syariat Islam, apa yang nak diperjuangkannya? Jadi dia memerlukan Islam kerana nak selamatkan diri dia daripada neraka. Allah sebut dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Maukah kamu aku tunjukkan jalan, buat satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Nak ke tak nak? Supaya jalan jangan kena azab. Ada orang tak nak kan? Supaya dapat lepas daripada azab yang pedih. Kalau tidak, ini jalannya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Ini individu ni kalau tidak. Bukannya berjemaah, tidak. Beriman tu bukan payah berjemaah. Individu. Berimanlah kamu dengan Allah dan berimanlah kamu dengan Rasulnya. Apa itu? Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah. Nak berjuang, mana ada jalan berjuang seorang-seorang? Mesti ada satu gerakan, mesti ada satu jemaah, mesti ada satu kumpulan, mesti ada satu harakah untuk memperjuangkan Islam. Kerana berjuang tu seorang-seorang bukanlah berjuang namanya. Dia nak ada kumpulan, nak ada geng-geng yang berjuang tu. Ini namanya harakah ataupun gerakan ataupun jemaah ataupun apa-apalah dikeluarkan. Jadi bukan untuk geng itu tak, bukan untuk jemaah tu, untuk diri sendiri. Dia berada dalam jemaah, dia lah untung. Kalau dia tak ada dalam jemaah, dia rugilah. Kalau nak untung, adakan diri itu, siapkan diri itu dalam jemaah yang memperjuangkan Islam. Nak tahu tu? Pada hakikatnya mereka lah yang memerlukan Islam, dan sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka, di samping menunaikan sebahagian daripada hak-hak Allah. Yang nak diperjuangkan itu apa? Hukum hakam Allah. Nak disarankan itu ialah kita melaksanakan hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah tak ada banyak, 5 aja. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu aja 5. Yang itu nak kita perjuangkan. Yang wajib semua orang kena buat. Apa saja yang wajib semua orang kena buat. Apa saja yang sunat semua orang cuba buat sebanyak-banyak yang mungkin. Sedaya upaya buat. Kerana yang sunat tu bukannya wajib. Yang sunat tu digalakkan. Kita
sarankan supaya membuatkan yang sunat-sunat tu. Ya, kerana dia juga boleh menampung yang wajib-wajib yang tak sempurna tu, yang sunat tu boleh menampungnya. Ini yang kita perjuangkan tu. Kemudian yang haram, kita perjuangkan supaya jangan ada siapa yang melakukannya. Yang haram semua tinggalkan. Yang makruh, tinggalkan sedaya upaya. Seboleh-bolehnya tinggalkan yang makruh tu. Dan yang harus dijadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang harus tu jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka kalau ini perjuangan kita, itulah perjuangan yang betul. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Litakuna, agar kalimatullah, kalimah Allah tu, hukum hakam Allah tu tinggi di atas muka bumi ini. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Agar kalimah Allah itu, hukum hakam Allah itu, 5 hukum tadi, mulia di sisi Allah. Mulia di atas muka bumi ini. Kalau semua orang melakukannya, yang wajib semua orang buat, yang haram semua orang tinggalkan, yang makruh kebanyakan orang tinggalkan, yang sunat kebanyakan orang buat, yang harus semua jadi ibadah. Naik dah Islam ni. Martabat Islam tinggi tak? Tinggi. Itulah meninggikan hukum hakam Allah. Hari ini kita tidak melaksanakan perintah Allah. Yang haram masih ramai orang buat, yang wajib masih ramai lagi orang tinggalkan, yang sunat langsung tak ada orang nak buat langsung. Ada pun sikit benar. Yang makruh ramai pula yang buatnya. Jadi yang harus tak pula jadi ibadah, dikira harus, dia tak dapat pahala daripada yang harus. Sedangkan yang harus tu hukumnya je harus. Tapi bila dilaksanakan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haruslah ya. Asalnya harus. Tapi bila dia dilaksanakan, bila kita buat, dia bertukar hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Apa contoh? Kalau tak bagi contoh nanti apa? Makan. Okey. Makan, hukumnya harus. Kalau wajib makan apa macam tuan-tuan? Kalau wajib makan, kejap ni berdosa belakang dah ni. Dosa belakang dah. Tak makan? Jadi hukumnya harus saja dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Bila masa makan jadi wajib? Kalau dia tak makan, apa? Mati. Cakap kasurnya apa? Kalau tak makan, cakap kasurnya apa? Tumpur. Kalau tak makan tumpur, maka ketika itu wajib dia makan. Nampak? Dia dah bertukar. Mula harus, tapi kalau tak makan, dia tumpur, maka wajib dia makan. Mesti makan. Bila makan jadi haram? Bila makan jadi haram? Kalau dia makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makan nasi tengah hari, lauknya panggang babi, apa macam? Haram ke tak? Haram lah tu. Minumnya Guinness Stout, apa macam? Haram tak? Haram lah. Bahaya makan ke tu. Kemudian bila makan jadi sunat, bila makan jadi sunat, bila dia sebelum makan dia baca doa dulu. Duduknya atas kaki. Kemudian ikut adab-adab nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dia ikut adab-adab makan. Kalau dia makan dengan ustaz, siapa dulu ngambil barang makan tu, ustaz ke dia? Ustaz lah dulu. Itu untung jadi ustaz tu, ya. Jangan lawan toke. Itu mengapa tak nak jadi ustaz? Ustaz lah dulu. Kalau orang tua dengan orang muda, siapa dulu mencapai makanan tu? Orang tua ke orang muda? Orang tua dulu, orang muda last. Lebih-lebih lagi kalau ustaz tu tua pula macam? Itu lagi bagus. Turun jadi orang ustaz tu lagi bagus. Itu adab-adabnya. Bila makan tu makruh, contoh makannya makruh macam mana? Makan makruh macam mana?
Ambilnya nasi tu dia kepal-kepalnya dia lambung kata ngap sambor dengan mulut. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Makruh lah, nampak? Asalnya harus, tapi boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Ya. Begitu ke yang lain. Menguap. Menguap tu harus saja. Kalau tidak berdosa belaka siapa tak menguap macam ni. Harus saja, bukan wajib. Bukan haram pula. Ya. Tapi boleh tak menguap tu jadi wajib? Boleh kalau dia ada penyakit. Katakanlah penyakit itu bergulung-gulung sakit perut. Ubatnya menguap aja. Bila menguap hilang sakitnya. Betul? Tuan? Wajib dia menguap. Untuk dia aja, orang lain tak ada wajib. Dia sakit, aduh sakit. Bila menguap hilang. Betul? Ketika itu wajib dia menguap. Untuk dia aja, saya tak wajib. Untuk orang yang sakit tu aja. Nampak? Itu dia boleh bertukar. Asalnya harus. Ya. Yang kedua, bila menguap jadi sunat. Bila menguap jadi sunat. Bila dia menguap, dia tutup mulutnya dengan tangannya ke dengan apa-apa lah. Lepas tu dia jampinya. Apa jampinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat 2 pahala tu. Tutup mulut dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat tu. Ya. Bila menguap jadi haram, ada tak menguap haram? Ini ajaran baru ke ni? Boleh tak menguap jadi haram? Macam mana? Itu tak ada haram. Bila menguap jadi haram? Dia makan tengah hari, ulamnya jerin. Campur dengan petai, campur dengan kenuak. Lepas makan, isap cerut cap matahari. Lepas tu nguap daripada muka aneh. Betul? Betul? Lesan tak ada? Maka ketika itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram menguap pada ketika itu. Ya. Untuk orang yang kopi itu aja lain tak? Nampak? Boleh jadi haram. Makruh? Bila menguap jadi makruh. Bila dia menguap tengah-tengah yang menjadi usuk tu dia. Makruh itu. Bukan haram ya? Makruh. Nampak tak tuan-tuan? Bila dilaksanakan yang harus tu, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Kiaskan yang lain-lain. Ya. Baik, itu dia. Itu yang dia nak diperjuangkan tu. Yang wajib semua orang laksanakan, yang haram semua orang tinggalkan, yang sunat seramai-ramai mungkin yang buat, yang makruh seramai-ramai mungkin tinggalkan. Dan yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita perjuangkan dalam masyarakat. Biar semua orang laksanakannya. Ya. Masing-masing semua berperanan untuk menentukan hukum hakam Allah tu mulia di dalam dunia ni. Di atas muka bumi ni. Itu disuruh tu ya. Kita mesti bekerja, berjihad dan berjuang. Berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka. Di samping menunaikan sebahagian daripada hak-hak Allah terhadap diri mereka. Supaya mereka mendapat ganjaran daripada Allah. Yang dapat ganjaran tu orang yang berjuang lah. Ya? Kalau semua berjuang, semua dapat ganjaran. Kalau seorang tak nak, tak ada dia dapat ganjaran. Dia tak nak, tak ada dapat ganjaran. Jadi itu sebab saya kata tadi, kita berjuang tu bukannya untuk jemaah, kita berjuang untuk diri kita. Kita hendakkan ganjaran itu. Masing-masing hendak selamat, masing-masing hendak dapat faedahnya. Itu kita berjuang tu bukan untuk orang lain, tak, untuk diri kita. Cuma cara perjuangan tu mesti berjamaah. Macam semayang berjamaah ya. Nak ada orang ramai. Kalau seorang jemaah apa gelar, nak ada ramai berjemaah itu dapat pahala. Siapa yang berjemaah, siapa yang tak berjemaah tak ada dapat pahala. Baik. Mendapat ganjaran daripada Allah di hari kiamat, hari di mana pandangan akan menjadi runduk dan hati menyesak hingga ke tengkorak, hingga takutkan azab, kerana takutkan azab. Dari kiamat esok baru, siapa tak berjuang dia akan menyesal. Siapa menentang perjuangan Islam lagi nyesal, jerit pekik, kena azab dalam neraka. Ya, ditanya Tuhan esok, apa kamu buat dengan ilmu kamu? Macam mana kamu gunakan ilmu kamu? Apa nak jawab?
Semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham kan? Tak faham tidak lah. Kenapa tak ngaji orang putih lain? Itu dia. Mereka lah yang akan mendapat keuntungan. Ni Allah janji ke tu? Wa ulaika humul muflihun, kata Allah ya. Siapa yang beruntung tadi? Yang mula-mula tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lagi? Wa ulaika humul muflihun, kata Allah ya. Hendaklah ada di kalangan kamu, segolongan kamu yang menjadi contoh bagi orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu kerjanya. Menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Siapa yang melibatkan diri dia betul. Tak nak melibatkan diri dia, rugilah. Jenuh. Ngajaknya dia pergilah komen. Ya, aku tunggu dari luar. Kau pergi dulu. Aku tunggu dari luar. Tak ada dalam rasa apa-apa. Orang lain dapat pahala, dia ngedit. Tahu ngedit? Tahu ngedit? Apa ngedit? Terbedik-bedik macam. Orang lain dapat pahala, dia apa pun tak dapat. Jadi kenaklah dia tu berjuang di jalan Allah supaya dapat dia ganjarannya di hari kiamat nanti. Hari yang semua hati-hati menjadi runduk, katanya. Pandangan akan menjadi runduk dan hati menyesak hingga ke tengkorak sehingga takut kerana takutkan Allah Ta'ala. Mereka yang akan mendapat keuntungan sekiranya mereka mara mengerjakan amal. Dan mereka lah yang rugi sekiranya mereka mundur dan berpaling tadak. Orang yang berpaling tadak macam sikit ke punya rugi ni. Macam orang munafik, macam Abdullah bin Ubay terkenal dengan kemunafikannya. Nanti orang munafik itu di mana tempatnya? Dimasukkan di tingkatan neraka yang terkebawah sekali. Itu Allah janji apa betul? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Siapa hendak angkat tangan? Angkatlah tangan. Aku ndak kata. I ndak kata. Ini janji Allah ni. Orang munafik itu ditempatkan di neraka yang terkebawah sekali. Ngapa terkebawah sekali? Ngapa terkebawah sekali? Atas apa salahnya? Why at the very bottom? Ngapa bawah sekali payah? Kerana neraka tu lagi ke bawah lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Itu neraka. Yang lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang terkebawah adalah yang paling panas. Macam orang nanak nasi jugalah. Ada pun nak nanak nasi tak? Mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah lah. Kenapa di bawah dia dulu jadi kerak? Sebab apinya panas. Dia dekat penuh dengan api. Panas lah. Itu yang dulu jadi kerak. Yang di atas tu kadang-kadang mantap pun. Kenapa? Tak cukup api. Itu kadang mantap tu yang di atas tu. Tapi itu koyok nasi je, bukan neraka. Jangan pula ada yang cita-cita aku bawah takut, atas tak apa lah. Jangan. Neraka tu atas ke bawah ke tak tahan kita. Okey. Benar. Kemudian apa firman Allah Taala? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada alam semesta. Allah tak perlukan kita. Kaum tak nak berjuang, idaklah. Allah tak ada apa-apa. Tak ada Allah tu tumbang, jatuh kerajaannya, tak ada. Lantaklah kaum tak nak berjuang di jalan Allah. Lantaklah kaum semua menentang Allah. Allah tak ada jatuh. Buatlah demonstrasi. Pergilah beri benda, bawa spanduk demonstrasi. Kami tak nak Allah sebagai Tuhan. Jatuh ke Tuhan tu? Kecewa ke Tuhan tu? Tidak, dia tetap Tuhan. Dia tetap berkuasa. Dia tetap memiliki kerajaan. Sampai hari akhirat besok dia memiliki kerajaan. Lantaklah. Kau tak nak berjuang, Allah rugi ke kita yang rugi?
Kita yang tak berjuang tu lah rugi, Allah tak ada rugi. Ya. Itu sebab kata innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu terlalu kaya, sangat kaya daripada sekalian alam ini. Allah lebih kaya daripada manusia, Allah lebih kaya daripada matahari, Allah lebih kaya daripada jin, Allah lebih kaya daripada binatang, Allah lebih kaya daripada apa juga. Allah lebih kaya. Ya, kerana Allah tidak memerlukan apa-apa. Maksud kaya tu tidak perlukan apa-apa. Bukan maksud kaya tu banyak duit. Bukan maksud kaya tu banyak harta. Kaya tu tidak memerlukan apa-apa. Itu orang kaya. Orang kaya orang yang tak perlu apa-apa. Agak-agak siapa lebih kaya? Kita di Tapah Road ni kan, orang asli di dalam hutan, dalam hutan tu. Bukan orang asli Tapah ni, orang asli dalam hutan. Siapa lebih kaya? Mereka ke kita? Mereka lebih kaya. Ya, naik dah cukai pintu, dah main gaduh ke? Gaduh ke? Naik dah GST, dah main gaduh ke GST? Yang gaduh GST siapa? Kita. Beli ni GST, beli petrol kena GST. Minjam bank kena GST, semua GST. Dia main apa pun tak. Petai naik harga, dia main gaduh ke? Orang asli tu gaduh ke petai naik harga? Tak ada lagi seronok dia tu naik harga pun. Dulu sepapan berapa duit, gini hari berapa duit. Itu dia seronok. Jadi tu sebab mereka tu lebih kaya daripada kita. Kita ni banyak benar, cukai pintu naik, gaduh, cukai road tax naik, gaduh, GST diperkenalkan, gaduh. Kerana kita ni banyak benar keperluan. Ya, mereka kurang keperluannya. Sebab tu orang yang kaya ialah orang yang paling kurang keperluannya. Itu nama orang kaya. Yang paling tak ada keperluan siapa? Allah Ta'ala. Allah tak ada perlu apa-apa. Lantaklah manusia menentang Allah. Semua sekali kapior belakang. Allah ada apa-apa tak? Semua pakai kapior belakang. Allah ada apa-apa terjejas ke? Tak. Begitu juga kalau semua orang beriman belaka, semua orang menjunjung perintah Allah belaka, Allah naikkan standardnya. Naikkan standardnya. Tak ada Allah macam itu juga, kerana Allah itu dah sempurna kedudukan. Sudah sempurna. Macam air dah penuh, boleh tambah lagi dalam gelas tu air? Boleh tambah lagi air? Tak boleh, dia itu juga. Macam itulah Allah tu dah sempurna. Dan taklah kita semua orang jadi Islam belaka. Semua orang menjunjung perintah Allah. Masuk Islam belaka. Kapal Singh masuk Islam, Sami Velu masuk Islam, Barack Obama masuk Islam, Benjamin Netanyahu masuk Islam. Lagi Lim Guan Eng masuk Islam. Lagi siapa? Lim Kit Siang masuk Islam. Lagi siapa? Govindong Dio masuk Islam. Govindio masuk Islam. Allah naik lagi ke standardnya? Tak. Standard Allah tu dah sempurna, tak ada lagi yang lebih daripada itu. Ini dia kesempurnaan Allah Taala. Jadi maksudnya, mesej yang nak disampaikan malam ni, kita berjuang untuk diri kita, bukan untuk Allah Taala. Kita berjuang ni untuk diri kita, pahalanya kembali kepada kita. Kita semayang tadi, Allah ada untung apa? Kita semayang berjemaah tadi, Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Keuntungan tu kembali kepada kita yang melakukan semayang. Siapa semayang isyak berjemaah, dia seolah-olah beribadah separuh malam. Siapa yang dapat? Allah ke kita? Allah dapat apa? Allah tak dapat apa-apa, kita yang dapat. Siapa subuh esok semayang berjemaah, dia seolah-olah beribadah sepanjang malam. Siapa dapat? Kita ke Allah? Kita yang dapat. Jadi semua dia melantur balik kepada kita. Keuntungan kepada kita, mudarat pun kepada kita. Allah tak ada apa-apa. Allah tetap Allah, tak berubah. Begitu, kena faham yang tu. Kemudian apa kata Allah lagi? Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad. Dan jika kamu berpaling, kalau kamu tanda Islam, berpaling dari Islam, nescaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Kalau kamu tanda Islam tak ngapa, orang Melayu tanda Islam tak ngapa.
Kafir lah belakang orang Melayu. Tak apa. Allah akan gantikan kaum lain. Kaum tak nak berjuang Islam, tak apa, tu sah berjuang Islam. Allah akan cari kaum lain untuk memperjuangkan Islam. Dalam ayat lain pun Allah ada berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada tak pernah dengar ayat tu? Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu berpaling daripada Allah, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang mereka itu sangat kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Orang Melayu tak nak Islam, tak apa, tak usah jadi kafir belakang. Allah akan gantikan orang Cina jadi Islam. Kalau orang Cina mau menerima Islam, orang Cina ni satu bangsa yang paling paling dinamik. Itu orang Cina. Kalau mau lah dia masuk Islam, Islam ni lagi cepat membangun. Orang Melayu tak nak, tak apa. Esok muftinya siapa? Muftinya Sahibul Sama Lim Guan Eng. Macam? Tak boleh kan? Kalau orang Melayu tak nak. Atau dia bagikannya orang Islam, orang Hindu, orang India jadi orang Islam. Esok muftinya siapa? Tan Sri Sami Belu. Nampak? Apa tak boleh kan? Orang Melayu dah tak nak. Jadi sebab itu kita peganglah Islam tu sungguh-sungguh. Kata Nabi, macam kamu gigit dengan gaham kamu tu. Iaitu pegang sungguh-sungguh syariat Allah Ta'ala tu. Kerana mudah aja Allah nak gantikan orang Melayu dengan orang lain, untuk memperjuangkan Islam. Senang aja. Bangsa-bangsa yang maju dalam dunia ni, majunya tu kerana mereka memperjuangkan Islam. Kalau tak ada, kalau dengan bangsa tak maunya maju. Tengok Turki, ketika dia memperjuangkan Islam di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, atau Murad Al-Fatih, anak kepada Sultan Murad, Muhammad Al-Fatih. Bila mereka memperjuangkan Islam, tengok cepat. Spanyol di bawah kekuasaan mereka, Eropah banyak di bawah kekuasaan mereka. Tapi apabila mereka meninggalkan Islam di bawah pemerintahan Mustafa Kamal Ataturk, apa jadi? Mereka tu dah jadi macam negara-negara lain aja. Udah macam Malaysia aja dia masuk. Saya adalah pernah pergi sekali, bukanlah banyak pun, sekali pergi ke Istanbul tu. Macam Malaysia lah. Yang menutup aurat ada, yang terpongeh pun ada. Ekonomi je pun ekonomi sekular, ekonomi kapitalis. Yang semayang ada, yang tak nak semayang ada. Macam kita ni lah. Macam tu. Udah macam bangsa-bangsa lain je. Dah tak nampak kehebatan mereka itu. Jadi kalau hendak mereka tu hebat, kena kembali kepada Islam, Kita pun begitu juga. Tuan-tuan dan perempuan yang belum lagi memerintah dunia, orang Melayu aja tahu. Cina sudah merasa berkuasa seluruh dunia. India sudah berkuasa seluruh dunia. Orang Melayu aja belum tahu. Spanyol sudah menguasai dunia. Lagi apa? Jepun sudah menguasai dunia, Jerman sudah menguasai dunia, Melayu yang belum menguasai dunia. Sedangkan Melayu ni sikit ke ramai orang Melayu? Ramai di Indonesia je dah 200 juta. Ramai tu. Tapi kalau dia nak menguasai dunia atas nama Melayu, sampai kiamat tak menguasai. Kita ni mesti berjuangkan Islam. Bila kita berjuangkan Islam, Allah akan bantu. Kita hanya boleh menang dengan bantuan Allah Ta'ala. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada mereka yang bertakwa. Kalau bertakwa, Allah jadi pembela. Kalau tidak, Allah biarkan je. Tak ada lah dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bertakwa. Kalau dia tidak mengikut syariat Allah, tidak memperjuangkan syariat Allah, tak adalah jadi orang yang bertakwa. Okey. Itu dia. Turki apa itu? Lagi Arab pun dulu. Kenapa Arab menguasai dunia? Macam mana Arab boleh menguasai dunia? Dengan berjuang di atas nama Islam. Sampai 3/4 dunia ni menerima Islam. Termasuk kita lah. Mujur lah.
datang orang Arab tu ke Melaka dulu. Barulah Sultan Melaka tu menerima Islam. Barulah kita ni Islam. Kalau tidak, entahlah. Kalau tidak kita ni apa Pak Ya? Apa agama kita? Hindu. Pak Ya ni apa nama? Bukan Pak Ya ni, Pak Ya ni. Apa namanya kak? Kalau Hindu, apa namanya? Govinda Raju. Haji Usop apa namanya? Apa? Kan pana level. Apa? Saya sebut tak tahu apa pana value ya kan? Pana level. Pana level. Mujurlah datang Islam. Yang ajar ni siapa agaknya? Yang ajar ni siapa? Bukan Jibril. Siapa yang ajar ni? Subramaniam. Agaknya lah. Itulah mujurlah kita dapat Islam ya. Atas nama Islam lah kita boleh membangun bila kita berjuang di atas Islam, Allah akan bantu kerana Allah janji nak bantu perjuangan Islam. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Lagi mereka juga mestilah mengetahui bahawa pada hakikatnya nilai dan harga diri mereka hanyalah dengan Islam. Itu yang saya tegaskan tadi tu. Kalau hendak mencapai kemenangan mesti dengan nama Islam. Mesti memperjuangkan Islam. Jangan memperjuangkan lain daripada Islam. Allah tak bantu. Kerana Allah tak terima lain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah boleh terima. Tak terima. No way. Tahu no way? Tak ada jalan. Sampai Kong tak terima dia Tuhan. No way. Bukan no way negara Eropah tu no way juga. Tapi itu no way lain. Ini no way. N-O-W-A-Y. No way yang itu N-O-R ada R. Ini tak ada R. Tak ada jalan Allah nak terima. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi artinya masuk mana? Dia ada dua tempat je. Satu tempat untung, satu tempat rugi. Dia tak ada tempat pulang modal tau. Di akhirat tak ada tempat pulang modal. Di dunia ni ada pulang modal. Anis niaga ada tak pulang modal? Ada. Kadang-kadang modal 200 dapat 200 aja lah. Dah ada pulang modal. Tapi di akhirat kalau tak untung, rugi. Kalau tak rugi, untung. Siapa tak nak ikut Islam, buat satu perkara lain daripada Islam, dia akan rugi di akhirat kelak. Jadi kita kena terima Islam lah ke? Banyak lagi ayat-ayat lain yang menyeru kita supaya mengamalkan Islam dalam hidup kita. Apa saja, jemaah biar jemaah Islam, semayang mesti ikut Islam, ekonomi mesti ekonomi Islam, masyarakat kena ikut masyarakat Islam, keluarga kena ikut keluarga Islam, hiburan kena ikut hiburan Islam. Sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, Allah lengkapkan Islam itu meliputi segenap bidang kehidupan. Apa yang tak ada dalam Islam? Cakap apa? Apa yang tak ada dalam Islam? Ada tak sokan dalam Islam? Ada. Ada tak hiburan dalam Islam? Ada tak pakaian dalam Islam? Ada tak ekonomi dalam Islam? Ada tak pendidikan dalam Islam? Lagi apa yang nak cari? Semua ada dalam Islam. Mengapa kita tak nak ikut cara Islam, sedangkan Islam tu dah menjamin keselamatan kita, menjamin diterima oleh Allah, dijamin kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Tapi kita tak nak juga ikut. Ikut juga apa namanya, ikut juga yang lain-lain, yang orang lain punya, ikut juga British punya, ikut juga Jepun punya, ikut juga Korea punya. Macam mana nak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Tanpa Islam mereka tidak akan mempunyai nilai dan harga. Contoh-contoh dah saya khabar tadi, orang Turki tu. Dah tak ada nak memperjuangkan Islam, tak ada nilai lagi. Orang pun tak ada hormat lagi orang Turki tu. Dimain-main dia orang Amerika, jadi main-main dia orang Eropah tu. Dia suruhnya masuk dalam NATO, tapi tak dibaginya masuk dalam European Union, ya. EU tak dibagi dia mah. Ekonomi tak dibagi dia mah, Turki tu masuk dalam dalam kumpulan ekonomi mereka. Tapi tentera boleh. Tentera tu boleh.
Kerana mereka memerlukan tentera Turki tu. Kalau baca sejarah dunia tahulah ya, tak baca mana nak tahu. Itu dah. Kerana mereka meninggalkan Islam. Sampai ada satu masa dulu azan pun mesti dalam bahasa Turki. Punya hebat. Mustafa Kemal Atatürk tu punya hebat. Itu sebab dia mati pun nak ditanam bumi tak nerima. Tanam tempat ini tak terima bumi, pindah tempat ini tak terima di bumi juga, pindah tempat lain tak diterima bumi. Sakitnya bertahun-tahun. Sakit tak tahu orang, doktor pun tak tahu apa sakitnya. Orang apa namanya? Pusing lah, geluannya. Lentang pukang, terguling-guling, menjerit-jerit sampai dia mati, begitulah menderita dia di dunia lagi menderita. Sudahnya apa buat? Mayatnya. Sudah tak ada bumi nak menerima. Apa buat? Letak atas simen, tutup simen tu. Sekarang ni orang itulah mayat itu. Tak ada, bumi tak terima. Letak atas simen, cover atas tu. Sekarang ni orang itulah mayat. Itu bila dia menentang Islam. Tapi orang barat sanjung dia. Dia bagi gelaran. Apa gelarannya? Tahu tahu? The father of modern Turkey. Apa artinya? Apa artinya? Bapa Turki moden. Itu gelaran bagi Mustafa Kemal Atatürk. Disanjung oleh orang barat. Kerana dia mendewa-dewakan cara hidup barat. Mendewa-dewakan sistem hidup barat. Sampai mati. Turki itu sudah jadi ke belakang aja dalam apa-apa hal pun. Sekarang ni baru nak naik balik. Dengan adanya pemerintahan ikut cara Islam. Dengan adanya Erdogan berkuasa. Kenal dia kepala dengar nama Erdogan ni. Dia berkuasa nak melaksanakan nilai-nilai Islam dalam pemerintahannya. Barulah ada tanda-tanda nak naik sikit. Nak naik sikit bukan naik betul. Sebelum itu di parlimen orang wanita tak boleh bertudung. Kalau bertudung di parlimen dia halau keluar. Di sekolah-sekolah tak boleh pakai tudung. Sistem Islam tak boleh digunakan di mana tempat-tempat rasmi. Begitulah dulu. Punyalah hebat sekularisme di Turki tu. Jadi tak ada Islam, mereka dianggap seperti binatang. Kenapa tu? Tanpa Islam mereka akan dianggap seperti binatang yang tak ada undang-undang. Binatang apa itu? Lembu tu tahu ke undang-undang? Dia nak makan apa, makannya lah. Kalau kebun mana, makannya lah. Dia bukan tahu kebun orang, kebun ini, tak ada. Macam lembu, kambing, macam itulah, tak ada undang-undang. Malah lebih sesat daripada itu. Itu yang Allah sebut, ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah ya. Mereka itulah seperti binatang-binatang ternakan, bahkan lebih sesat dari binatang ternakan itu. Mereka mestilah mengetahui bahawa kemuliaan dan keagungan yang hakiki tidak akan dapat dicapai kecuali dengan menggabungkan diri dalam ketumbukan Islam. Ketumbukan ni seolah-olah macam tentera aja, bukan tentera jemaah Islam ya. Tapi nak menyedapkan bunyi itu ketumbukan Islam supaya kita bersemangat sikit ya. Bila dengar ketumbukan Islam tu mula mat pakai baju coloring ya. Pasal dia macam tentera ya. Kalau tidak pakai baju Melayu nampak. Kalau pakai baju coloring barulah ada gak tentera sikit kan. Itu ketumbukan Islam. Padahal yang maksudnya itu ialah jemaah Islam ya. Dan terus kekal di dalam penggabungan itu dan tidak menarik diri. Jangan cepat-cepat narik diri. Siapa saja yang mengasingkan diri, siapa tak nak masuk dalam jemaah Islam, orang tawarkan, orang offer ni je tak nak masuk, beliau akan keseorangan dalam azab neraka. Ini bukan saya yang kata ni ini yang kata siapa ni? Fatih Yakan. Tahu siapa Fatih Yakan? Pengarang kitab ni. Siapa tak nak berjuang Islam, siapa tak nak menyertai perjuangan Islam dalam jamaah Islam, mereka nanti akan keseorangan di dalam neraka. Keseorangan. Tak ada siapa yang nak membantu mereka. Siapa yang benar-benar menyatukan diri tapi nak benar-benar ya, bukan pura-pura. Kalau pura-pura dia jadi apa? Kalau pura-pura jadi apa?
jadi munafik. Kita tak nak munafik dalam perjuangan Islam. Biar dia benar-benar. Sekali lagi, siapa yang benar-benar menyatukan diri dalam ketumbukan Islam, berarti beliau telah bergabung dengan suatu keturunan yang paling mulia dan berhubung terus dengan satu rombongan manusia yang mendapat hidayah. Maknanya orang tu dah dapat hidayah lah. Hidayah tu dia memperjuangkan kebenaran, petunjuk. Hidayah tu dari Allah. Kalau ilham, dia boleh jadi Allah, boleh dari Allah, boleh dari syaitan. Tapi kalau hidayah, garanti dari Allah Ta'ala. Kita nak hidayah ke nak ilham? Hidayah, ilham dia campur baur. Boleh jadi dari Allah, boleh jadi dari syaitan. Pencipta lagu tu dapat ilham ke dapat hidayah? Pencipta lagu dapat ilham ke dapat hidayah? Dapat ilham. Itu yang pandai dia nyusun seni kata tu. Pandai aje. Kau laksana bulan, pandai aje. Lagi apa? Bulan di pagar bintang katanya. Nak memuji kecantikan wanita. Tahu aja dia nak menyusun kata-kata dia. Tapi kalau hidayah dari Allah Ta'ala, dia petik dari Al-Quran, dia petik dari hadis Nabi SAW. Itu nak hidayah. Macam tuan-tuan malam ni dapat hidayah, itu yang datang ni. Kalau tak ada hidayah, tak datang pun. Tahu tak ada yang mengaji malam ni? Itu namanya hidayah. Bukan kebetulan dia datang. Tahu ada yang mengaji, memang nak datang. Datang pun, bila datang tu taufik namanya. Ini sekarang ni taufik pun dapat, hidayah pun dapat. Kalau dia datang kejap, tengok ada ngaji, dia balik, itu dapat apa? Dapat apa? Dapat hidayah. Taufik tak ada. Tengok siapa ngaji orang malam ni? Haji Ibrahim, malas aku balik ke tak? Dapat hidayah je lah. Taufik tak dapat. Dia tak dua-dua, taufik dan hidayah. Baru dia tu datang dari Allah Ta'ala. Memang dia datang dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang berjuang tu dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Jadi tulisnya hidayat. Tapi sebenarnya hidayah, bila kita wakafkan jadi hidayah. Berarti beliau telah bergabung dengan satu keturunan yang paling mulia dan berhubung terus dengan satu rombongan manusia yang mendapat hidayah. Rumpun para anbiya bersama dengan para anbiya. Anbiya tu apa? Apa kata anbiya? Nabi-nabi. Kalau seorang nabi, kalau ramai anbiya. Anbiya tu plural lah. Singularnya apa? Nabi. Anbiya is the plural of nabi. Apa? Rusul. Rusul tu ramai. Kalau seorang rasul. Kita kena faham istilah-istilah tu ya. Ini rombongan para anbiya, nabi-nabi dan syuhada. Syuhada apa? Syuhada apa? Orang-orang yang mati syahid dipanggil syuhada. Ramai tu. Syuhada ramai ya. Kalau seorang apa? Syahid. Kalau ramai syuhada. Kalau kita mati malam ni, syuhada belakang lah ni. Kalau kita mati malam ni, kejap ini, belum sempat balik, terus mati, ada gempa bumi ke, mati belakang, malam ni, kita ni semua mati syahid belakang. Syuhada lah kita ni, tahu. Siapa nak mati kejap, ni angkat tangan. Udah tak ada pula. Syuhada belakang. Memang Nabi dah jamin. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa di jalan Allah. Artinya syuhada tu. Matinya pun di jalan Allah, hidup pun jalan Allah, segala-galanya jalan Allah. Sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Belum dan balik dah mati. Yang mati syahid tu. Tapi bila ditanya siapa nak mati kejap ni, siapa tak nak? Termasuk orang cakap ni pun tak nak juga. Ya. Padahal dah janji Nabi tu. Memang pun dia bukan disuruh kita minta mati pun tak boleh. Jangan lepas ni minta mati. Ada tak orang minta mati? Ada ke tak orang minta mati? Ada. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Ada ke tak? Udah mati ke belum? Udah mati pun. Tak boleh.
Yang boleh kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, kalau hidup tu lebih baik bagi aku, maka panjangkanlah umur aku. Kalau mati itu lebih baik bagi aku, maka engkau pendekkanlah umur aku. Matikanlah aku dengan segera. Itu tak ngapa, minta macam itu tak apa. Ha. Ya, kalau dah nampak syurga tu, hendak ke dah mati? Nak kata nak mati. Nampak syurga tu, nampak bidadari melambai-lambai. Welcome ane, come to me ane, come to me ane. Nak kata? Oh, ada pula tanda, Ha. Tapi tak nampak. Tak ada nak. Saya tak nampak ni. Kalau nampak, come to me Ibrahim. Nak benar mati kejap. Ini tak nampak. Okey. Itu dia. Mana ke dia? Syuhada tadi para rumpun para anbiya dan syuhada yang telah mendapat nikmat daripada Allah. Nikmat tu bermula dari dunia lagi